Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami membentangkan kritikan artikel kami yang bertajuk penggunaan aplikasi Kahoot dalam pembelajaran modul teori di Kolej Komuniti Ledang Johor. Okay, kepada saya. Okay. Yang pertama ialah diri saya sendiri, Wan Muhammad Akif bin Wan Ahmad Sukri. Ahli kepada saya, Afikah binti Muhammad Najmuddin, Nur Alia Humairah binti Muhammad Anwar dan Aida Liana binti Samsudin. Perenggan pertama, ini menceritakan tentang pentaksiran alternatif yang menggunakan pembelajaran berasaskan permainan, iaitu aplikasi Kahoot yang disediakan secara dalam talian dan boleh dicapai dengan peranti seperti komputer, telefon pintar dan tablet dalam kalangan pelajar di Kolej Komuniti Ledang. Antara idea-idea penulis yang dibentangkan ialah pelajar generasi zaman kini lebih terdedah kepada perkembangan teknologi digital. Selain itu, generasi moden juga lebih berminat dengan pedagogi yang melibatkan teknologi dalam pembelajaran mereka. Dan pembelajaran berasaskan permainan merupakan satu teknik baru yang mana penulis berasakan sangat sesuai untuk mengekalkan fokus pelajar. Literatur yang dikupas adalah pembelajaran berasaskan permainan ini menunjukkan kesan yang positif berbanding dengan pembelajaran secara tradisional. Selain itu, penulis juga ingin menekankan tentang penggunaan aplikasi Kahoot yang sesuai dengan keperluan pembelajaran abad ke-21. Pendidik perlu lebih kreatif dalam mengekalkan fokus dan motivasi pelajar. Metodologi yang digunakan ialah kajian soal selidik, di mana sampel diambil secara rawak daripada 55 pelajar, sijil pengoperasian perniagaan dan sijil teknologi penunjukan dan penyamaan udara. Terdapat dua bahagian soal selidik. Bahagian A, di mana responden perlu menjawab soalan yang berkaitan dengan demografi mereka. Dan bahagian B, iaitu sebanyak 14 item soalan yang berkaitan dengan penggunaan aplikasi Kahoot dalam pembelajaran modul teori. Dapatan kajian ini, penulis mendapati majoriti responden berkata bahawa sesi pembelajaran penggunaan Kahoot adalah menyeronokkan. Kedua, para responden juga menyatakan bahawa mereka bermotivasi apabila aplikasi Kahoot ini digunakan dalam sesi pembelajaran. Dan sebagai kesimpulan, penulis juga mendapati bahawa ramai lelaki lebih termotivasi menggunakan Kahoot berbanding dengan pelajar perempuan. Kita akan sambung dengan kritikan perkara-perkara teknikal. Perkara teknikal yang pertama ialah organisasi penulisan atau penyusunan idea. Penyusunan idea bermula daripada pengenalan, sorotan kajian, metodologi kajian, analisis dan keputusan dan akhir sekali kesimpulan. Jadi ianya berada dalam keadaan sistematik. Perkara teknikal yang kedua ialah dari segi gaya bahasa. Antaranya ialah pengulangan paralelisme dan anadiplosis. Paralelisme ialah pengulangan yang mungkin berlaku pada bahagian hadapan, tengah ataupun akhir. Contohnya, frasa pembelajaran berasaskan permainan diulang dalam ayat kedua dan ketiga. Pengulangan ini bertujuan untuk menambah idea dalam perenggan. Seterusnya, anadiplosis adalah kata di akhir kalimat pada ayat pertama diulang pada ayat yang berikutnya. Contohnya, perkataan persaingan dalam hujung ayat pertama digunakan untuk memulakan ayat yang berikutnya, iaitu ayat yang kedua. Jadi, kesinambungan tersebut memudahkan pembaca untuk memahami maksud yang ingin disampaikan. Dari segi penyusunan ayat, secara keseluruhannya berada dalam keadaan teratur, tetapi terdapat 3 kekurangan yang dijumpai. Kekurangan yang pertama ialah dari segi kesalahan ejaan, maklum balas dan berasaskan disalah eja. Yang kedua ialah pengulangan yang tidak perlu, dan akhir sekali ialah penggunaan istilah yang lebih ditujukan kepada warga pendidik atau pihak yang berkaitan dalam bidang pendidikan. Contohnya penggunaan istilah TVET dan redesigning TVET. Perenggan ketiga, kritikan adalah mengenai pertama, pendapatan idea penulis, dua, isi penting kajian, tiga, bukti rujukan lain yang menyokong pendapat kumpulan kami. Kami bersetuju dengan idea penulis untuk menggunakan aplikasi Kahoot dalam sesi pengajaran dan pembelajaran PDP sebagai alat bantu mengajar untuk meningkatkan minat dan motivasi pelajar serta memantau tahap penguasaan pelajar. Ini kerana aplikasi ini bukan sahaja menekankan kandungan pelajaran, malah menggalakkan pembelajaran interaktif dan pelibatan yang aktif semasa sesi PDP.
Pernyataan ini disokong oleh Faridah dan Afzam Sulhusmi 2019 yang menyatakan media pembelajaran interaktif Kahoot mampu memberi rangsangan berbentuk gambar dan bunyi yang dapat menarik minat, motivasi dan kefahaman pelajar terhadap sesuatu topik. Contohnya, artikel ini menyarankan agar pensyarah menggunakan Kahoot di pertengahan sesi pembelajaran yang panjang untuk mengembalikan semangat pelajar dan menghilangkan rasa bosan. Jadi, aplikasi ini merupakan alternatif baik yang mampu memperbaiki kaedah pembelajaran tradisional kerana menggabungkan elemen lain seperti paparan visual dan elemen muzik semasa menjawab kuis Kahoot. Malah, hasil dapatan kajian juga menunjukkan penerimaan baik tentang penggunaan aplikasi Kahoot dalam sesi PDP dalam kalangan pelajar di Kolej Komuniti Ledang Johor. Akhir sekali, untuk perenggan keempat, untuk penambahbaikan artikel, dari sudut bahasa, penulis perlu lebih peka dengan kesilapan ejaan. Walaupun kesilapan ejaan boleh dikatakan sebagai kesilapan kecil, tetapi kesilapan ini menyebabkan kualiti sesuatu artikel berkurangan. Kedua, penulis juga perlu memperkenalkan sesuatu istilah terlebih dahulu sebelum menyatakan dalam bentuk ringkasan seperti penggunaan istilah TVET. Istilah TVET hanya mampu difahami oleh golongan pendidik atau terlibat dengan bidang pendidikan sahaja. Apabila istilah itu tidak difahami, menyebabkan pembaca kurang berminat dengan artikel tersebut. Dari sudut isi kandungan pula, penulis perlu mempertimbangkan isu capaian internet memandangkan aplikasi Kahoot boleh diakses secara dalam talian sahaja. Jadi, penggunaan aplikasi ini hanyalah boleh dikatakan terhad kepada golongan pelajar di bandar sahaja memandangkan mereka mempunyai capaian internet yang stabil. Saya rasa itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.